minit. Saya dah bagi tahu 1 jam. Saya putuskan 30 minit. Sila. Masih Datuk Yang Ketua, saya hanya ada satu isu, tapi satu isu yang cukup besar yang sepatutnya memakan masa lebih daripada 1 jam untuk dibintangkan dalam parlimen. 1 jam pun mungkin tak habis. Tapi saya nak sebut di sini bahawa perkara ini bukan kali pertama perkara ini dibawa ke dalam Dewan yang mulia ini. Perkara skandal 1MDB, Satu Malaysia Development Berhad. Semasa perbahasan bajet bulan November tahun lalu, Timbalan Menteri Yang Berhormat Pontian dengan penuh keyakinan bagi pihak Kementerian Kewangan berkata bahawa kerajaan tidak perlu dan tidak bertanggungjawab untuk membantu 1MDB. Beliau berkata bahawa tiada apa tanggungan terhadap hutang atau bayaran faedah yang belum atau telah terakru yang perlu ditanggung oleh negara atau kerajaan Malaysia. Saya ingin memaklumkan bahawa apa yang kita jamin itu 5.8 bilion ringgit adalah di bawah tanggungjawab kita dan yang lain adalah di bawah tanggungjawab syarikat. Beliau juga menegaskan bahawa 1MDB cukup sihat dan kukuh. Saya petik ucapan beliau, 1MDB mempunyai cash sebanyak 11 bilion ringgit. Mereka mempunyai keadaan kewangan yang dikira sebagai sihat dan pada kita tidak ada perkara yang perlu dirisaukan tentang 1MDB ini. Perdana Menteri pula menjawab soalan daripada Yang Berhormat Bagan pada 29 hari bulan Oktober tahun lalu. Beliau bersebut bahawa kerajaan tidak bertanggungjawab kepada 1MDB jika syarikat muflis. Beliau menyebut bahawa seperti syarikat lain di bawah Akta Syarikat, 1MDB mempunyai liability terhad ataupun limited liability. Oleh sebab itu, selain daripada jaminan yang telah pun diberikan oleh 1MDB kepada 1MDB 5.8 bilion, 1MDB tidak kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas hutang lain daripada 1MDB. Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri Kewangan yang satu lagi, Yang Berhormat Labis, lebih kelakar sikit. Beliau berkata bahawa kerelaan bank-bank memberikan lanjutan tempoh masa kepada 1MDB untuk membayar hutangnya menunjukkan keyakinan kepada syarikat tersebut. Kalau benar-benar bank ada yakin kepada 1MDB, dengan senang sahaja 1MDB akan dapat pinjaman tambahan untuk membayar pinjaman lama. Tetapi apa yang berlaku ialah pinjaman yang dibuat oleh 1MDB hanya 2 bilion saja daripada 42 bilion yang dihutang. Sampai tempoh masa 30 hari bulan November tak mampu bayar. Dilanjutkan masa 1 bulan, masih tak mampu bayar. Dilanjutkan lagi 1 bulan, masih tak mampu bayar. Hanya bila bank memberikan ultimatum 18 hari bulan Februari kalau tak bayar lagi, kena diumumkan sebagai default. Baru 1MDB bayar 3 hari sebelum default tersebut. Tapi bayar cara mana? Dengan wang sendiri ke? Sudah banyak dikeluarkan dalam media bisnes yang menyebutkan bahawa wang 2 bilion terpaksa dipinjam daripada syarikat ataupun wang persendirian daripada Tan Sri Ananda Krishnan. Dan CEO 1MDB pun beliau kata itu spekulasi saja. Tapi beliau tak nafikan bahawa ia itu fakta. Beliau juga tak memberikan penjelasan tambahan mana datangnya 2 bilion tambahan ini untuk membayar hutang tersebut. Dan kita pun dengar dan dapat tahu dan telah pun disahkan oleh antara rakan-rakan yang ada di sebelah sana bahawa 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ada permintaan daripada 1MDB untuk pinjaman tambahan daripada kerajaan sebanyak 3 bilion ringgit
yang telah pun diluluskan. Dan nasib baik 1 minggu kemudian ada yang masih ada sikit akal dalam kabinet kata, hold on, tak boleh lulus, kita kena tengok dulu. Dan sekarang kita sudah tahu bahawa perkara ini tidak boleh disembunyikan lagi. Dengan jelas, 1MDB tengah mengalami krisis kewangan yang cukup serius. Tanpa sebarang suntikan dana yang baru, 1MDB akan muflis tak lama lagi. Tapi pada masa yang sama, kabinet macam merasa everything is okay dengan izin. Okay? Minggu lalu, pejabat Perdana Menteri baru mengeluarkan satu kenyataan, okay, yang dalam bahasa Inggeris dengan izin, Cabinet was told that the recent allegations directed at 1MDB relate to transactions undertaken by third parties, such as PetroSaudi. Kesalahan dibuat oleh parti yang lain, not 1MDB. The relevant investments in 1MDB have been returned in full and with significant audited profit. Cabinet expressed confidence that no wrongdoing has been committed within 1MDB and their desire for the company to be allowed to implement the proposed outcomes of its strategic review. Ini bermaksud bahawa segala suntikan yang diperlukan oleh 1MDB, okay, iaitu termasuklah 3 bilion yang diminta itu, akan diluluskan supaya syarikat 1MDB dapat menjalankan penstrukturan semula. Ini kita bimbang kerana ini merupakan bailout. Dan nasib baik, 1 hari kemudian, Timbalan Perdana Menteri pula yang mengeluarkan satu kenyataan. Kenyataan beliau yang paling penting berkata bahawa lembaga pengarah 1MDB perlu memberikan penjelasan tentang beberapa urus niaga yang kelihatan tidak memberikan keuntungan jangka masa panjang kepada syarikat dan kerajaan. Ini merupakan kali pertama satu pengakuan daripada pihak kerajaan antara menteri-menteri yang mengaku bahawa ada urus niaga dalam 1MDB yang tidak membawa keuntungan kepada syarikat dan juga negara. Dan nasib baik Timbalan Perdana Menteri yang berhormat Pago berkata dan memberikan veto dalam kabinet. Saya juga ingin menegaskan bahawa sebarang usaha untuk menangani isu 1MDB tidak wajar melibatkan tindakan menyelamat ataupun bailout syarikat tersebut dengan menggunakan dana awam. Dan saya nak sebut mengapa Yang Berhormat Pago bersebut begitu. Ia berasal daripada tahun 2009 selepas 1MDB ditubuhkan. Dia nak buat syarikat kongsi sama ataupun usaha sama dengan syarikat PetroSaudi. Namanya Glamour PetroSaudi. Tapi syarikat kecil yang tak ada wang. Okay? Dia nak buat usaha sama di mana syarikat 1MDB masuk suntikan 1 bilion, syarikat PetroSaudi masuk 1,5 bilion, buat syarikat 2,5 bilion. Itu tak ada masalah. Itu joint venture biasa. Kita 40%, 1 bilion, dia orang 1,5 bilion, 60%. Tapi apa yang kita tak tahu ada dalam perjanjian JV tersebut yang tidak diberitahu kepada sesiapa pun, walaupun mereka dipanggil kepada PAC pada tahun 2011, mereka tak beritahu kepada ahli-ahli PAC dalam parlimen bahawa ada klausa dalam perjanjian usaha sama itu bahawa satu pinjaman 700 juta US dollar perlu terus secara langsung dikeluarkan dan dibayar balik kepada PetroSaudi. Dan bila kita lihat pembongkaran yang telah pun dibuat dalam Sarawak Report dan juga The Sunday Times di negara UK, kita dapat lihat bahawa kesemua ini merupakan satu rancangan yang cukup cepat dan cukup sempurna untuk menyelewengkan 700 juta ringgit, 700 juta US dollar bukan ringgit, ataupun lebih kurang 2.6 bilion ringgit kepada pihak-pihak yang tertentu. Pada 18 hari bulan September 2009, syarikat 1MDB PetroSaudi ditubuhkan sebagai anak syarikat penuh bagi PetroSaudi International. Anak syarikat penuh.
So 18 hari bulan Petronas Saudi sudah tahu nak buat syarikat usaha sama dengan 1MDB. Walaupun Datuk Syarul, CEO 1MDB pada masa tu masih tak kenal Petronas Saudi lagi. Tapi syarikat tersebut sudah pun ditubuhkan. 25 hari bulan September. Satu perjanjian antara